Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf' wa al-intifa' al-ifadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah pada malam yang berbahagia ini pada malam bulan Rajab, kita akan khatamkan kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam. Jadi ini majlis yang ke-17. Alhamdulillah, dengan 17 majlis kita dapat khatamkan kitab ini. Jadi insyaAllah pada malam ini perbahasan yang terakhir yang kita akan bincangkan ialah masalah yang ke-14, iaitu mengenai puasa pada 27 Rejab, puasa pada 15 Sya'ban dan puasa pada 12 Rabi'ul Awal. Apakah hukum dalam syarak? Adakah satu perkara yang dituntut ataupun dianggap sebagai perkara yang tidak dituntut? Kita baca. Mungkin kita buat ringkasan ataupun kita buat kesimpulan sahaja, bukan syarah satu-satu lah. ذكر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى في كتابه فقه الصيام المبتدع في الدين، وذكر من ضمنه صيام يوم 12 من ربيع الأول، وصيام يوم 27 من رجب، وصيام يوم النصف من شعبان. وجعل صيام هذه الأيام محرما ومما ابتدعه الناس، وفيما قاله نظر، وهذا تعليق إجمالي على ما قاله في ذلك. Jadi telah disebut oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Qaradawi hafizahullah dalam kitab beliau Fiqhus Siyam. Beliau mengatakan puasa pada 27 Rejab, puasa pada 12 Rabiul Awal dan juga puasa pada 15 Sya'ban ialah satu perkara yang diharamkan dan dianggap sebagai bid'ah. Mu'alif kitab kita berkata apa yang disebut oleh Syekh Yusuf Qaradawi hafizahullah, padanya ada nazar, maknanya ada kritikan. Yang pertama ialah perbahasan ifradu siyami yaumi 27 min Rajab. Kita puasa 27 Rejab, adakah satu perkara yang dituntut? Syekh Yusuf Qaradawi dalam Fiqhus Siyam mengatakan zakara anna an-nasa yasumuna bihujjati tibarihi min ayyamil Islam allati an'ama Allahu fiha ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi ni'amin kubra yajibu an tudhkar fatushkar. Syekh Yusuf Qaradawi sebut mereka yang mengatakan sunat puasa pada 27 Rejab berhujah dengan menganggap 27 Rejab itu termasuk bawah hari-hari Islam yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada Nabi Muhammad pada hari tersebut dengan nikmat-nikmat yang besar lah. Jadi wajib disyukuri, wajib diingati, maka disunatkan puasa. Itu hujah mereka yang mengatakan sunat puasa. Maka Syekh Yusuf Qaradawi kata apa yang disebut oleh mereka yang mengatakan itu sebagai hujah, Syekh Yusuf Qaradawi sebut itu bukan hujah yang khusus untuk disunatkan puasa pada hari 27 Rejab. Malah ianya dalil ataupun hujah untuk sekadar bergembira dan mengingati. 27 Rejab tu Syekh Yusuf Qaradawi sebut hari untuk kita gembira, hari untuk kita memperingati. Padanya ada Al-Isra' wal Mi'raj, ada banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah kamu kepada mereka dengan hari-hari Allah Ta'ala, antaranya ialah hari Isra' dan Mi'raj. Jadi pada hari itu apa yang dituntut oleh kita? Ingat peristiwa-peristiwa yang berlaku, ambil ibrah, iktibar pada hari Isra' wal Mi'raj tersebut. Jadi tak sunat puasa lah, hanya kita dituntut
bergembira dan mengambil peringatan. Itu yang disebut oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Dan beliau naqalkan daripada Syekh Ibn Qayyim. Syekh Ibn Qayyim mengatakan tidak ada dalil yang khusus yang mentakhsiskan puasa 27 Rejab. Tak. Maka musannif kita sebut apa yang disebut oleh Syekh Ibn Qayyim itu, Imam Ibn Qayyim, tidaklah tepat. Kerana Ibn Qayyim hujah beliau ialah tak boleh puasa ataupun tidak disunatkan puasa 27 Rejab atas alasan tidak ada dalil. Dan Nabi tinggal perkara tu, Nabi tak puasa pada hari 27 Rejab itu. Maka disebut kat sini, فَمَا نَقَلَهُ عَنِ الشيخ ابن قيم بأنه لم يدل دليل على تخصيص اليوم بصيام غير صحيح فاستدل بنفي الورود في الكتاب والسنة. Syekh Ibn Qayyim sebut tidak ada dalil daripada Quran dan Sunnah. Maka musannif mengatakan, pengarang kitab kita ni mengatakan, wala yasihu al-istidlalu bin nafyi duna mura'atil adillatil ukhra. Apa yang disebut oleh Syekh Ibn Qayyim tidak tepat cara penghujahannya. Semata-mata tidak ada dalam Quran ataupun tidak ada dalam Sunnah ataupun Nabi tak buat, itu bukanlah kita panggil sebagai istidlal yang tepat untuk menafikan sesuatu. Sebagaimana disebut oleh para ulama lah, mutlaqut tark laisa hujjah kama dzakara al-ulama. Malah apa yang disebut oleh Syekh Ibn Qayyim, iaitu tidak ada dalil dalam Quran dan Sunnah, sebenarnya ada dalil. Dalil pula ada dua. Pertama secara khusus, yang kedua secara umum. Secara umum telah warid daripada Nabi gesaan untuk kita puasa pada bulan-bulan haram. Bulan haram ni termasuklah Rejab, bulan haram. Dan 27 hari bulan tu termasuk bawah bulan haram. Jadi gini cerita dia. Nabi suruh kita puasa bulan-bulan haram. Rejab termasuk dalam bulan-bulan haram. 27 Rejab itu juga termasuk bawah bulan-bulan haram. Jadi tu nak puasa. Itu dari secara umum lah. Lepas tu Nabi pernah sebut sum minal hurum watruk wasum minal hurum watruk sum minal hurum watruk. Nabi sebut puasalah daripada bulan haram dan tinggalkan. Puasalah daripada bulan haram dan tinggalkan. Puasalah daripada bulan haram dan tinggalkan. Jadi Nabi suruh kita puasa. Maka kita puasa 27 Rejab, termasuk bulan-bulan haram yang disuruh oleh Nabi untuk kita puasa. Itu dari secara umum lah. Dan disebut oleh Al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam dan juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami, mereka mengatakan fala yajuzu man as-siyam, tidak boleh untuk dilarang puasa pada 27 hari bulan itu. Kerana apa? Kerana ada dalil tadi. Dalil secara umum. Dalil secara umum. Jelas tak dalil secara umum? Nabi suruh kita puasa bulan haram. Rejab termasuk bulan haram. 27 Rejab tu termasuk dalam bulan Rejab tu lah. Jadi kita puasa berdasarkan hadis Nabi yang menyuruh kita puasa bulan haram tu. Tu. Jadi Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, Imam Ibn Hajar Haytami sebut tidak boleh, tidak harus untuk kita halang seseorang tu berpuasa pada 27 Rejab. Boleh. فلا مانع من صيامه لإطلاق الشارع الصيام فيه إلا أن يعتقد أنه لا يجوز صيام غيره. Jadi tak boleh kita halang orang lain puasa pada 27 Rejab sebab syarak itlaq begitu. Puasa bulan haram. 27 tu bulan haram ke tidak? Ya, bulan haram. Maka kita puasa. Yang tak bolehnya kita puasa dalam keadaan kita i'tiqad 27 sahaja boleh puasa, bulan lain tak boleh puasa. 1 bulan tak boleh puasa, 2 bulan tak boleh puasa, menanya daripada 1 hingga ke 30 tu 27 je boleh puasa. Lepas tu bulan Rejab saja boleh puasa, bulan-bulan lain tak boleh puasa. Kalau i'tiqad begitu tak boleh. Kalau i'tiqad begitu tidak boleh. Lepas tu nak buat lagu mana? Kita puasa 27 Rejab, dalam i'tiqad kita puasa hari-hari lain juga boleh. Sama ada kita puasa tak puasa tu atas kita lah. Yang penting kita i'tiqad puasa bulan-bulan yang lain. Tak, bulan-bulan haram yang lain ataupun hari-hari yang lain dibenarkan syarak dan dibolehkan. Dari itu dalil secara umum. Ya Allah. Dalil secara khusus pula, maknanya dalil khusus Nabi suruh puasa pada 27 Rejab. Disebut dalam hadis Abi Hurairah, hadis riwayat
Abu Musa Al-Madini daripada Abi Hurairah berkata, "Man shama yawma 27 min Rajabin kataballahu lahu siyama 60 syahra." Barang siapa yang puasa pada 27 Rejab, maka Allah Taala bagi pahala padanya seperti mana puasa 60 bulan. Jadi hadis ini menjadi perbahasan para ulama. Kesimpulan dia ialah dalam hadis ini ada, dalam sanad hadis ini ada seorang rijal yang bernama Syahr ibnu Hausyab. Syahr ibnu Hausyab ini ulama khilaf adakah dia thiqah ataupun tidak. Ala kulli hal, sebahagian mengatakan hadis dia syamil, hadis dia molek, maknanya dia thiqah. Antara yang menthiqahkan dia ialah Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in dan selain daripada mereka. Okey, ada juga ulama yang meletakkan Hausyab, Syahr bin Hausyab ini dalam kitab mereka Ad-Du'afa. Maknanya nak bagi tahu Hausyab ini seorang yang lemah, seorang yang lemah. Imam Al-Hafiz Az-Zahabi sebut walihtiyaju bihi mutarajjih. Berhujjah dengan Hausyab ataupun Syahr ibn Hausyab itu satu perkara yang mutarajjih, maknanya satu perkara yang berat. Nak berhujjah ataupun tidak, yang lebih tepat kita berhujjah dengan beliau. Waqala Al-Hafiz Ibn Hajar wa Syahr hasanul hadis wa in kana fihi ba'du dha'fin ataupun dha'fin. Syahr, tadilah Syahr ibn Hausyab itu seorang yang cantik hadisnya, hasan hadisnya, sekalipun padanya ada sedikit ataupun ada sebahagian kelemahan, sebahagian da'af. Faham tak? Itu yang disebut oleh Imam Ibn Hajar. Jadi sebahagian ulama mengatakan mengkritik Syahr ibn Hausyab, tapi sebahagian ulama yang lain mengatakan dia thiqah, antaranya Imam Ahmad, Yahya ibn Ma'in dan sebagainya. Jadi itu hadis ini, kalau kita nak kritik dia punya rijal hadis, iaitu siapa nama tadi, Syahr ibn Hausyab, boleh. Tapi sebahagian lah yang mengkritik, sebahagian lagi mengatakan beliau seorang yang thiqah. Jadi mereka yang berhujjah dengan hadis ini untuk dikatakan sunat puasa 27, berpegang kepada ulama-ulama yang mengatakan Syahr ibn Hausyab itu seorang yang thiqah. Sedangkan ditambah lagi ini berkait dengan fadailul a'mal, bukan berkait dengan akidah, bukan berkait dengan fiqh. Malah dalam fiqh sendiri Syekh Ali Jumaah sebut dalam 1500 hadis ulama istinbat daripada hadis dhaif. Okey. Ulama berdalilkan dengan hadis dhaif. Okey. Lepas tu disebut wa qawluhu inna lailata 27 min Rajab lam yasihha dalilun ala anna lailatul Isra' wal Mi'raj ghairu musallam bih. Perkataan Syekh Yusuf Qaradawi yang mengatakan puasa 27 Rejab, malam 27 Rejab tidak sah untuk tidak inna lailata 27 min Rajab lam yasihha dalilun. Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan tidak ada dalil yang sahih, yang tepat untuk dikatakan 27 Rejab itu ialah malam Isra' wal Mi'raj, sehingga boleh dijadikan satu tuntutan kita untuk kita puasa pada paginya. Jadi itu bukan malam Lailatul Isra' wal Mi'raj. Itu yang disebut oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Maka pandangan itu juga ditolak. Sebab apa? Sebab telah diriwayatkan dalam beberapa riwayat, sekalipun pada riwayat itu ada kritikan, dan kita sekarang ni membicarakan tentang fadailul a'mal. Jadi dalam sebahagian riwayat mengatakan memang 27 itu ialah malam Isra' dan Mi'raj. Dan telah menyebut oleh sebahagian muhaqqiqin daripada ahli siyar, ahli sirah dan juga ahli tarikh, sejarah, malam Isra' dan Mi'raj memang berlaku pada 27 Rejab. Dan itu yang diamalkan oleh seluruh umat. Mereka meraihkan malam Isra' dan Mi'raj pada 27 Rejab. Ya, memang ada pandangan lain yang mengatakan sekian-sekian bulan, sekian-sekian bulan. Tapi ulama dan juga umat Islam meraihkan malam Lailatul Isra' ialah pada 27 Rejab.
Jadi itu yang disebut oleh sebahagian muhaqqiqin daripada ahli sirah dan juga ahli sejarah. Dan itulah amalan umat manusia, umat Islam pada hari ini ataupun pada kurun-kurun yang lampau sehingga ke hari ini. Disebut oleh Al-Allamah Al-Kautsari rahimahullah, ulama besar ni. Waladhi rajjahahu An-Nawawi anha lailah as-sabi'ata wal 20 min syahri Rajab. Yang telah ditarjihkan oleh Imam An-Nawawi, malam Isra' wal Mi'raj ialah malam 27 Rejab. Dan ini juga pandangan Ibnu Al-Athir dan juga Imam Ar-Rafi'i. Jadi pandangan ini disokong oleh beberapa ulama lah. Walaupun ada kritikan daripada pihak yang lain, tapi sebahagian ulama besar mengatakan memang 27 Rejab. Malah memang diraikan oleh kita selama kita hidup ni, memang 27 Rejab lah yang kita sambutnya. Kita tak sambut pada hari-hari yang lain, Isra' wal Mi'raj. Waqad rawa Muslimun an Uthman bin Hakim Al-Ansari. Ni hadis secara khusus juga ni. Tak, ni secara umum ni. Secara umum. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Uthman ibn Hakim Al-Ansari. Beliau telah berkata, aku bertanya kepada Sa'id ibn Jubair tentang puasa Rejab. Ketika itu memang kami dalam bulan Rejab. Faqala, maka Sa'id ibn Jubair berkata, aku telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata. Ibnu Abbas kata apa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Rejab. Sehingga kami katakan beliau tu tak pernah berbuka. Maknanya puasa tu banyak hari lah. Wayaftur hatta naqul la yasum. Dan Nabi juga berbuka sehingga kami katakan beliau tu tidak berpuasa. Hadis ni nak beritahu apa? Nak beritahu pada bulan Rejab banyaknya Nabi puasa, tak? Sehingga sahabat sebut seolah-olah kami nak katakan Nabi tu tak pernah berbuka bulan Rejab ni. Wa yaftur hatta naqul la yasum. Dan ada kala Nabi ni sentiasa berbuka pada bulan Rejab sehingga kami katakan beliau ni tak berpuasa. Beliau tidak berpuasa pada bulan Rejab. Ala kulli hal disebut dalam hadis ini Nabi berpuasa sehingga dikatakan tidak berbuka. Maknanya ada bulan tahun-tahun tertentu. Tak? Untuk perincian tu boleh rujuk baliklah syarah hadis ni. Ada dalam tahun-tahun tertentu Nabi berpuasa sehingga dikatakan oleh sahabat seolah-olah Nabi puasa penuh bulan tu. Sebab dikatakan ka'annahu la yaftur. Seolah-olah Nabi tak berbuka. Maknanya Nabi banyaklah puasa bulan Rejab tu. Jadi 27 Rejab termasuk bawah bulan Rejab yang Nabi banyak puasa, maka tidak menjadi masalah untuk kita puasa padanya. Kita bacalah sini yang disebut oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi selepas hadis ni, apa hadis dia, kita ulang balik. Hadis ni menyebut, hadis Ibn Abbas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Rejab sehingga kami katakan beliau tu tak berbuka. Dan Nabi tu berbuka alaihi salatu wasallam pada bulan Rejab sehingga kami katakan beliau tu tak berpuasa. Apa makna hadis ni? Imam Nawawi selepas mana mendatangkan hadis ni, beliau mensyarahkan di dalam syarah Minhaj lah, Minhaj syarah Sahih Muslim. Nama kita ada Al-Minhaj. yang zahirnya daripada hadis ini yang dimaksudkan oleh Sa'id ibn Jubair ialah annahu la nahyun anhu wa la nadbun fih li'ainih bal lahu hukmu baqi syuhur. Makna Nabi berpuasa sehingga kami katakan Nabi tak berbuka. Nabi berbuka pada bulan Rejab sehingga kami katakan seolah-olah Nabi tak pernah berpuasa pada bulan tu. Hadis ini bermakna, ini yang disebut oleh Imam Nawawi, annahu la nahyun anhu wa la nadbun fihi li'ainih. Tidak ada larangan khusus untuk puasa pada bulan tu, dan juga tidak ada gesaan khusus untuk kita puasa pada bulan itu. Malah bulan itu iaitu Rejab hukumnya seperti bulan-bulan yang lain. Seperti bulan-bulan yang lain. Jadi bulan-bulan yang lain boleh kita puasa, bulan ni juga boleh kita puasa. Mana dia punya level tu. Ini yang disebutlah. Walam yasbut fi shaum Rajab nahyun wala nadbun li'ainih. Dan tidak sabit pada bulan Rejab larangan dan juga suruhan secara khusus.
Walakin akan tetapi asal kepada puasa itu sendiri, tanpa kita pandang pada bulan Rajab, bulan-bulan yang lain, puasa itu sendiri satu ibadah yang dituntut. Dan disebutkan juga. Dan sedangkan dalam sunnah Abi Daud, Rasulullah SAW memang menyuruh kita untuk kita puasa pada bulan-bulan Ashurul Haram, dan Rajab termasuk di bawah bulan-bulan yang haram. Faham tak? Dalam hadis ni Imam Nawawi bagi tahu, hadis ni nak bagi tahu kepada kita, Nabi bulan Rajab ni tidak ada larangan khusus untuk kita puasa dalam bulan tu. Juga tidak ada suruhan khusus untuk kita puasa pada bulan tersebut. Mana tidak ada dalil khusus yang mengatakan puasalah pada bulan Rajab. Itu yang disebutlah kat sini. Kita dah sebut tadi ada juga dalil khusus. Cuma rijal hadis tu menjadi perbahasan ulama. Jadi kat sini sebut la nahyun anhu wa la nadbun ilaihi. Tidak ada larangan khusus, tidak ada suruhan khusus. Malah bulan Rajab seperti bulan-bulan yang lain. Jadi tidak sabit pada bulan Rajab larangan dan suruhan secara khusus. Tapi, tapi itu penting tu. Tapi asal kepada puasa tu dituntut. Dan juga dalam Sunan Abi Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk kita puasa pada bulan-bulan yang haram. Nabi tak sebut puasa bulan Rajab, tak. Nabi sebut, ni hujah dia nak bagi tahu, Nabi dalam Sunan Abi Daud bagi tahu sunat puasa dalam bulan-bulan yang haram. Nabi gesa kita untuk puasa dalam bulan-bulan yang haram. Maka Rajab termasuk bawah bulan-bulan yang haram. 27 Rajab itu termasuk bawah Rajab. Tak? Jadi natijah dia sunat juga kita puasa pada 27 Rajab. Atas dasar 27 Rajab itu termasuk bawah bulan-bulan haram yang disuruh oleh Nabi kepada umat untuk puasa. Tu. Lepas tu banyaklah perbahasan bawah tu mengenai rijal, hadis apa semua tu boleh baca lah. Okey. Jadi wa dhahara min dhalika jawazus shaum fi Rajabin bighairi karahah. Maka dengan dalil-dalil yang telah kita sebut dan sebahagian dalil kita tinggalkan, telah zahirlah harusnya puasa pada bulan Rajab tanpa sebarang makruh, tanpa sebarang karahah. Telah sabit juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak meninggalkan mana-mana bulan kecuali Nabi akan puasa padanya. Dan juga telah sabit daripada Nabi puasa hari Isnin dan Khamis, dan juga puasa Ayyamil Bid, hari-hari putih, juga hari-hari gelap, yang 3 hari dalam sebulan. Pada awal bulan, pada pertengahan bulan, pada akhir bulan. Faham tak? Wal ahaditsul bima dzakarna, dan hadis-hadis yang kita sebut menjadi dalil kepada sunatnya puasa pada bulan Rajab gitu. Jadi tidak ada wajah lah untuk diingkari puasa pada bulan Rajab. Kalau nak ingkar juga tak payah puasa, mudah. Orang puasa biarkan sahaja sebab ada dalil juga yang dipegang oleh mereka. Pertama, dalil secara umum. Yang kedua, dalil secara khusus. Walaupun dalil secara khusus itu fihi maqal, tapi sebahagian ulama mengatakan Syahr ibn Hawshab itu seorang yang thiqah, antaranya Imam Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, ini kibar ahli hadis. Selesai kat situ. Okey. Ada perbahasan ni, banyak tu perbahasan hadis kita kurang reti lah. Okay, jadi kesimpulannya begitu. Kemudian perbahasan yang kedua, ifradu yaumin nisfi min Sya'ban bersiyam, puasa pada 15 Sya'ban. Boleh tak puasa pada 15 Sya'ban? Kita baca. Thabatat ahadithun kathiratun sahihah fi istihbab siyam syahr Sya'ban wa min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. فمنها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. Jadi telah sabit daripada hadis Nabi yang banyak, yang sahih, pada sunatnya, tuntutannya puasa pada bulan Sya'ban, dan juga daripada perbuatan Nabi puasa pada bulan Sya'ban. Antara hadisnya ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa
sehingga kami katakan beliau tidak berbuka, baginda tidak berbuka, dan baginda berbuka sehingga kami katakan beliau tidak puasa. Dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa penuh 30 hari kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak lihat Nabi berpuasa lebih daripada bulan-bulan yang lain walaupun tidak penuh, tak kecuali pada bulan Sya'ban. Maknanya bulan Sya'ban ni walaupun Nabi tak puasa penuh, tapi bilangan hari Nabi puasa lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Hadis ini juga diistidlalkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi untuk menafikan sunatnya puasa pada 15 Sya'ban. Sedangkan hadis ini sebenarnya menunjukkan kepada kita sunatnya kita puasa pada 15 Sya'ban. Sebab apa? Sebab Nabi banyak hari puasa pada bulan Sya'ban. Maka kalau kita nak ambil 15 hari bulan saja tidak menjadi masalah. Ya. Dan 15 Sya'ban juga tidak termasuk di bawah larangan puasa pada bulan Sya'ban. Sebab dalam larangan puasa pada 16 sampai ke 30 hari bulan, itu tak boleh kita puasa. 16 Sya'ban sampai 30 hari bulan Sya'ban tak boleh kita puasa, kecuali kalau nak qada ataupun dah ada wirid sebelum ni, kita dah puasa Isnin Khamis, maka nak puasa juga dalam 16 sampai 30 tu Isnin Khamis tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba nak puasa 16 tidak boleh. Tak, kat sini bukan beritahu 16, kita nak sebut pada 15 hari bulan tu. Jadi 15 tak termasuk 16 lagi, baru 15. Maka tidak ada masalah untuk kita puasa. Sebab apa? Tadilah hadis tadi Siti Aisyah mengatakan Nabi paling banyak puasa sunat ialah pada bulan Sya'ban. Jadi kalau kita tak nak puasa sangat bulan Sya'ban tu, kita ambil 15 bulan Sya'ban puasa. Apa masalahnya? Tak. Kemudian disebut dan telah diriwayatkan hadis-hadis yang banyak pada kelebihan malam 15 Sya'ban. 15 Sya'ban. Antaranya yang disebut oleh Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, yang mana hadis-hadis yang disebut itu menyokong salah satu dengan yang lain. Dan sebahagian hufaz telah mentashihkan, telah menghukumkan hadis-hadis tersebut, sebahagian hadis tersebut dengan hadis yang sahih. Antaranya ialah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Ini hadis Mu'adz bin Jabal. Allah Taala telah ittila', telah melihat, telah mengetahui semua hamba-hambanya pada malam Sya'ban, pada malam 15 Sya'ban, pada malam 15 Sya'ban. Maka Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa. Allah Ta'ala akan ampunkan semua makhluk-makhluknya kecuali dua golongan. Pertama, orang yang musyrik. Yang kedua, orang yang bergaduh, orang yang berkelahi. Boleh tak? Wa idza ulima fadlu hadhihi al-lailah al-mubarakah, bila diketahui kelebihan malam ini, maka disunatkan pada malamnya dan juga pada paginya kita buat kebaikan dan ketaatan. Dan antara ketaatan antara perkara ketaatan, benda ketaatan ialah puasa. Jadi malam nisfu Sya'ban, pagi nisfu Sya'ban ini ialah satu hari, malam dan juga siang, satu hari, satu malam yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Maka padanya kita perbanyakkan amalan dengan baca Quran, zikir, majlis ilmu. Dan antara amalan juga, antara perkara yang dikatakan amalan, antara bentuk amalan ialah puasa. Maka tidak ada dalil untuk dikatakan tidak boleh berpuasa pada 15 Sya'ban. Boleh tak? Tu. Boleh. Jadi kalau kita tengok kat sini, hadisnya secara umum jugalah. Tak. Allah alam lah, ada tak dalil secara khusus. Macam 27 Rejab Sya'ban tadi ada dalil secara khusus. Cumanya menjadi perbahasan ulama hadis pada rijal hadis tu. Tapi kita sebut ada juga ulama yang menfiqahkan Syahr ibn Hausyab.
pada hadis pada puasa 15 Syaban yang disebut kat sini lah, dalilnya secara umum. Maknanya Nabi suruh, Nabi kata apa tadi kita sebut, Nabi banyak puasa dalam bulan Ashurul Hurum. Nabi banyak puasa dalam Ashurul Hurum. Yang lebih banyak ialah pada bulan Syaban. Yang paling banyak Nabi puasa ialah pada bulan Syaban. Dan 15 Syaban tu termasuk bawah bulan Syaban lah. Maka tidak ada isu, tidak ada masalah untuk kita puasa, sebab dia masuk bawah dalil secara umum. Adapun dalil secara khusus, boleh jadi yang tadi lah. Allah Ta'ala mengampunkan dosa hambanya pada malam 15 Syaban, kecuali orang yang musyrik, orang yang musyahin. Musyahin ni bergaduh. Jadi ulama kita sebut, bila malam dia berkahi, pagi dia berkahi, maka sunatlah kita buat benda-benda baik pada hari tu. Tak, antara benda baik ialah puasa. Gitu. Boleh tak? Mudah-mudah je. Yang ketiga, ifradus siyam yaumi 12 min Rabiul Awal. Ini puasa pada 12 Rabiul Awal, pada hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Yusuf Qaradawi hafizahullah dan mereka yang bersepakat dengan Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan haram puasa pada 12 Rabiul Awal. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi tidak ada hadis yang sahih, juga tidak ada hadis yang dhaif. Dan juga tidak ada ulama salaf mengatakan sunat puasa pada 12 Rabiul Awal, dan juga tidak ada ulama salaf yang memang betul-betul puasa pada 12 Rabiul Awal. Maka musannif kita mengatakan apa yang disebut oleh Syekh Yusuf Qaradawi hafizahullah taala, tak, padanya ada nazar, padanya ada kritikan daripada pihak aku, daripada pihak ulama lah, bukan daripada pihak aku, daripada pihak ulama-ulama sebelum ni lagi dah. Syekh hanya nakalkan balik je. Antara hujah ulama yang mengatakan sunat puasa pada 12 Rabiul Awal ialah apa yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari Isnin. Tentang puasa hari Isnin. Nabi puasa hari Isnin, Nabi ditanya. Maka Nabi pun jawab, fihi wulitu wa fihi unzila alayya. Pada hari tersebut, iaitu pada hari Isnin tersebut, aku dilahirkan, dan padanya diturunkan kepadaku wahyu. Jadi Nabi puasa sebab apa? Sebab hari itu Nabi dilahirkan, dan juga pada hari itu juga diturunkan wahyu kepada baginda Nabi. Jadi Nabi puasa itu syukran lillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dilahirkan pada hari Isnin, dan pada hari itu juga Nabi diturunkan wahyu. Al-Hafiz As-Suyuti menakalkan daripada Imam Ibn Al-Hajj dalam kitab Madkhal. Kitab ni saya ada, saja nak beritahu lah, ada kitab, baca tak lagi Okey, sejilid tebal. Imam As-Suyuti menakalkan daripada Imam Ibn Al-Hajj dalam kitab beliau Al-Madkhal, perbahasan mengenai bab ini. Selepas mana Imam Suyuti menyebut hadis Qatadah yang tadilah yang kita sebut tadi tu. Maka Imam Suyuti pun selepas dinakalkan kalam Al-Imam Ibn Al-Hajj, Imam Suyuti berkata, fanzur ila ma khassallahu bihi hadha asy-syahr asy-syarif. Okey. Imam Suyuti menyebut dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi. Imam Suyuti menyebut dalam kitab Al-Hawi. Cuma nas itu daripada kitab Al-Madkhal. Maknanya Imam Nawawi, Imam Suyuti ambil nas tu daripada kitab Al-Madkhal karangan Imam Ibn Al-Hajj, kemudian memasukkan perkara tersebut, nas tersebut dalam kitab beliau Al-Hawi. Okey. Apa dia nas tersebut? Fanzur ila ma khassallahu bihi hadha asy-syahr asy-syarif wa yawm al-itsnin ala tara anna shawma hadha al-yawm fihi fadlun 'azim li'annahu sallallahu alaihi wasallam ulida fihi. Maka kamu lihatlah kepada apa yang telah dikhususkan oleh Allah Ta'ala pada bulan yang mulia ini, dan juga pada hari Isnin, maknanya pada bulan Rabiul Awal, dan juga pada hari Isnin secara khusus. Tidakkah kamu lihat puasa pada hari ini padanya ada kebesaran atau fadilat yang besar kerana Nabi dilahirkan pada hari tersebut? Itu satu persoalan lah. Jawapannya ya. Tak, puasa pada hari Isnin
iaitu pada kelahiran Nabi. Hari kelahiran Nabi ialah satu tuntutan kerana padanya ada fadlun azim. Maka Syekh sebut, fa'ala hadha yang bagi idza dakhala hadha syahr al-karim. Oleh sebab itu, bila mana masuknya bulan Al-Maulid Rabiul Awal, maka sewajarnya kita muliakan bulan tersebut, kita besarkan bulan tersebut. Sebagaimana Nabi besarkan hari dia lahir, hari baginda lahir, dengan Nabi berpuasa pada hari tersebut. Jadi dalam bulan Rabiul Awal tu, dalam setahun ada hari Isnin berulang kali. Nabi puasa sama hari Isnin. Alasannya Nabi dilahirkan pada hari tersebut. Jadi Nabi telah mengkhususkan waktu tertentu dengan melebihkan amal ibadat. Maka kita pun dituntut ikut Nabi. Perlu melebihkan zaman-zaman tertentu, hari-hari tertentu dengan amal ibadat. Jadi Nabi lebihkan puasa pada hari beliau dilahirkan, maka kita pun lebihkan puasa pada hari beliau dilahirkan, iaitu pada 12 Rabiul Awal, pada 12 Rabiul Al-Awwal. Okey, tidakkah kamu melihat pada perkataan Ibnu Abbas yang berkata, adalah Rasulullah SAW ajwadun nas. Ini dalil kepada Nabi ni ada waktu-waktu tertentu Nabi melebihkan ibadat. Antaranya hari Isnin adalah sebab Nabi dilahirkan. Antara yang lain juga ialah pada bulan Ramadan. Nabi ni paling pemurah pada bulan Ramadan. Bulan-bulan lain pemurah dah. Bila masuk bulan Ramadan, pemurah itu melampau-lampau. Tu. Jadi kita dituntutlah untuk ikut Nabi sekadar kemampuan kita. Faham tak kat mana wajah dilalah tu? Kat mana diambilnya hukum sunat puasa pada 12 Rabiul Awal? Nabi ni dia baginda meraihkan hari-hari tertentu lebih daripada hari-hari yang lain. Antara hari yang Nabi raihkan betul-betul ialah hari Isnin, sebab Nabi dilahirkan pada hari tersebut dan disebabkan turunnya wahyu pada Nabi pada hari tersebut. Jadi kita umat Nabi kena ikut Nabi. Nabi raihkan waktu-waktu tertentu, maka kita pun raihkan waktu-waktu tertentu. Apa waktu yang kita nak raihkan? Apakah waktu yang paling bagus, pada mulia bagi kita sebagai umat Nabi? Hari waktu Nabi dilahirkan lah. Itu yang keluarnya satu cahaya untuk umat Islam. Jadi hari itu kita puasa. Okey, itu nas daripada Ibnu Al-Hajj dalam kitab Madkhal yang dipindahkan oleh Imam As-Suyuti. Dan dalam akhir nas tersebut, Imam Suyuti mengikrarkan apa yang telah disebut oleh Imam Ibnu Al-Hajj. Mudah-mudah ceritanya Ibnu Al-Hajj kata sunat puasa. Tak. Imam Suyuti sokong pandangan tersebut. Puasa hari Nabi dilahirkan ialah satu tuntutan. Tu. Begitu juga disebut oleh Khatimatul Muhaddithin, penutup bagi ulama hadis, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, qala Suyuti, aqad su'ila, Imam Suyuti berkata Imam Suyuti berkata, dan sesungguhnya telah ditanya Syekhul Islam Hafizul Asri Abul Fadl Ahmad Ibnu Hajar an amalil maulid fa ajaba bima nassuh. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Syekhul Muhaddithin, Amirul Mukminin fil Hadis, ditanya tentang perbuatan menyambut maulid. Apakah hukumnya? Adakah bid'ah? Tak. Maka Syekhul Muhaddithin, ini kalau ada orang ingkar lagi tentang kepakaran dalam bidang hadis ni, kalau kita sanggup cakap Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar tak ikut dalil, na'udzubillah lah. Hadza laysa illa ta'assub. Kalau Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah terbaik kepada Sahih Muslim, mengatakan apa yang dia kata, asal kepada amalan maulid bid'ah. Tengok ulama kata dia tak, dia orang panggil tak berpura-pura. Kalau benda bid'ah dia sebut bid'ah. Lam tunqal an ahad minas salafis salih. Sambut maulid ni tidak dinakalkan daripada perbuatan salafus salih yang terdahulu, daripada kurun yang tiga yang pertama. Maknanya sahabat, tabi'in, tabi'in. Tak. Tiga kurun yang pertama. Kurun Nabi, kurun sahabat Nabi, kurun pengikut kepada sahabat Nabi. Cumanya walaupun itu bid'ah, tidak dilakukan oleh manusia
oleh salafus salih pada 3 kurun pertama. Tapi dalam maulid itu ada benda baik, ada benda buruk. Faman taharra fi amaliha al-mahasin wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan wa illa fala. Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan yang baik pada malam ataupun pada dalam maulid tersebut, dalam majlis maulid tersebut, dan berusaha untuk hindari benda-benda yang tidak elok, maka itu dianggap sebagai bid'ah yang baik. Kalau tidak. Jadi kita pun sepakatlah mengatakan kalau dalam maulid tu bersentuh lelaki perempuan, ada minuman keras, ada tidak tutup aurat, malah kalau ada berzina dan sebagainya, kita sepakat mengatakan itu bid'atun dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Boleh. Itu bid'ah yang sesat, dan setiap benda yang sesat tu dalam api neraka. Kita beranilah, kita tak takut. Tapi kalau dalamnya ada benda yang baik, kita sebut majlis maulid. Dalam tu kita baca Quran, kita baca sirah Syama'il Muhammadiyah, nak kita berqasidah. Maka apakah hukum baca Quran tu pertama? Apakah hukum qasidah kedua? Apakah hukum baca Syama'il yang ketiga? Apakah hukum bagi orang makan yang keempat? Cuba cari hukum 4 perkara ni yang selalu dibuat dalam majlis maulid. Boleh dituntut. Tak? Ustaz jangan buat maulid. Buat nama lain, tak sebut maulid. Tak, mengingati Nabi, tak sebut maulid. Hari mengingati Nabi, hari agung untuk Nabi, hari kebesaran bagi Nabi, tak sebut maulid. Kita tak sebut maulid. Kita letak nama lain, tapi dalam tu kita buat apa? Berzikir, baca Quran. Lepas tu amalan-amalan yang lain yang baiklah. Sebab tu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekhul Muhaddithin, ni kalau kita sebut tak ada dalil lagi. Kalau kita katakan Syekhul Muhaddithin ni tak pandai juga, tak ada dalil juga, ahli bid'ah, wallahu alam nak kata benda lagi dah. Beliau mengatakan bid'ah tu ada 2. Kalau dalam maulid tu kamu buat benda baik, baik. Kalau kamu buat benda jahat, jahat. Itu tu. Okey, dan kemudian disebut oleh musannif itu. Tak, musannif ke siapa? Oleh tadi perkataan ni Imam Suyuti menakalkan dalam kitab beliau Kalam Syekhul Islam. Dalam kitab Imam Suyuti disebut telah ditanya Syekhul Islam tentang amalan maulid, maka tadilah jawapannya. Imam Suyuti menyambung lagi dalam kitab Hawi al-Fatawi, telah zahir juga kepada aku dalil secara khusus bagi puasa 12 Rabiul Awal. Apa dalilnya? Hadis yang sabit dalam Sahihain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadimal madinata fawajada al-yahuda yasumuna yawma Ashura fasa'alahum faqalu huwa yawmun aghraqallahu fihi fir'auna wa najja Musa fa nahnu nasumuhu syukran lillah. Nabi datang ke Madinah dan Nabi dapati orang Yahudi puasa pada hari Ashura. Maka Nabi pun bertanya kepada orang Yahudi tu, kenapa puasa pada hari ini? Maka orang Yahudi menjawab, hari Ashura ini ialah hari yang Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa. Maka kami puasa pada hari ini kerana bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu hadis. Hadis ini dijadikan dalil kepada pensyariatan puasa 12 Rabiul Awal. Pada sudut apa hadis ini dapat dijadikan dalil? Pada sudut perkataan Yahudi, fa nahnu nasumuhu syukran lillah. Kami puasa pada 10 pada hari Ashura itu sebab bersyukur Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dan tenggelamkan Fir'aun. Faham tak? Syukur nikmat. Maka dikatakan, apakah nikmat yang lebih besar kepada umat Islam untuk diraikan melainkan terzahirnya, keluarnya ke bumi ini Nabiyyur Rahmah. Nabiyyur Rahmah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa yustafadu minhu fi'lu syukri
lillahi ala man bihi fi yaumin mu'ayyan min isda'i ni'matin aw daf'i niqmah. Maka diambil daripada hadis ini tuntutan untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bila mana Allah Ta'ala bagikan nikmat kepada kita pada hari tertentu, sama ada berbentuk nikmat ataupun Allah Ta'ala berlindung kita daripada terkena bala. Wa yu'adu dhalika fi nadhiri dhalika al-yawm min kulli sanah. Orang Yahudi tu puasa sama pada hari Ashura. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa bukan pada hari contoh esok Ashura, bukan hari esok. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa tu pada Ashura yang tahun bila tak tahu tu, yang lampau tu. Tapi Yahudi ni sentiasa puasa hari Ashura tahun ni, hari Ashura tahun depan, hari Ashura satu lagi tu. Sebab apa? Mengenal nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa dan menenggelamkan menenggelamkan Fir'aun. Jangan sebut Nabi ni, menenggelamkan Fir'aun. Jadi syukur nikmat, dan syukur itu boleh berlaku dengan pelbagai ibadah. Dengan cara sujud syukur, dengan cara berpuasa, dengan cara sedekah, dengan cara tilawah baca Quran. Tak. Maka kita mensyukuri sebesar-besar nikmat, tak, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi dengan melakukan ibadah. Ibadah apa? Ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain. Maka di sini Imam Suyuti mengatakan ini dalil khusus kepada persyariatan. Memanglah hadis ini tak sebut puasalah kamu pada 12 Rabiul Awal, taklah, diistimbatlah. Tak, kalau Yahudi puasa pada hari Ashura, maka kenapa kita tak puasa pada hari yang lahirnya ke muka bumi ini seorang Nabi Ar-Rahmah, wala huwa afdalul makhluq ala al-itlaq, lebih mulia daripada arash, lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada semua nabi dan segala makhluk. Itu. Okey, kemudian wa qaulu Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah, inna tahdida yaumi 12 Rabi'al Awal bi'tibarihi yauma maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu alaihi dalilun sahih. Macam tadilah Yusuf Qaradawi tadi dia sebut, beliau menyebut apa tadi? Tidak ada dalil yang sahih yang tepat ke atas persyariatan puasa pada 27 Rejab. Cuma kita dah jawab. Kat sini pun sama hujah beliau, mengatakan tidak ada tadi dia sebut tidak ada dalil yang khusus, dalil yang tepat, yang sahih yang mengatakan malam 27 mana? Malam 27 Rejab ialah malam Isra' wal Mi'raj. Kemudian kita bawa jawapan balas kepada pandangan Syekh Yusuf Qaradawi, yang mana pandangan tu beliau mengikut kepada ulama-ulama sebelum tu lagi lah. Okey, sebagian ulama lah, bukan semua. Okey, kat sini Syekh Yusuf Qaradawi sebut dalil kepada 12 Rabiul Awal itu sebagai hari lahirnya Nabi, tidak ada dalil yang sahih. Maka pandangan ini fihi nazar, ada kritikan lah daripada pihak aku mewakili ulama-ulama yang lain. Sebab musannif kita ni Dr. Zain bin Muhammad bin Husain ni bukan dia buat dalil sendiri ni, dalil yang diambil daripada kitab-kitab muktabar juga, daripada ulama-ulama yang lain yang mengkritik pandangan mengatakan 12 ada bulan tu bukan maulid Nabi. Pertama kita sebut memang ada khilaf, bila Nabi lahir memang ada khilaf lah, 12 bulan ke berapa bulan memang ada khilaf. Tak. Tapi sekalipun khilaf itu ada, qaul yang masyhur, pandangan yang paling popular ialah menentukan tarikh lahir Nabi ialah pada 12 Rabiul Awal. Dan Al-Hafiz Ibnu Kathir berkata, waqila, dikatakan macam ni, telah berkata Al-Hafiz Ibnu Kathir. Apa yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Kathir? Beliau berkata, telah dikatakan waktu lahirnya Nabi ialah pada 12 Rabiul Awal. Pandangan ini telah dinaskan oleh Ibnu Ishaq, warawahu Ibnu Abi Syaibah, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, daripada Uthman, daripada Sa'id Ibn Mina, daripada Jabir, dan juga Ibnu Abbas. Kedua-duanya berkata telah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ataupun pada tahun gajah,
pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Padanya dibangkitkan Nabi menjadi Rasul. Padanya juga Nabi diangkat ke langit. Dan pada hari itu juga Nabi berhijrah. Pada hari itu juga Nabi wafat. Maksudnya pada 12 hari bulan Rabiul Awal lah. Bukan tahun yang sama lah. Wahadha huwal masyhur indal jumhur. Ini pandangan yang masyhur di sisi jumhur. Iaitu di sisi kebanyakan ulama'. Jadi kita ni macam isu vaksin tak? Kita nak ikut siapa? Ikut ulama' lah. Yang seorang ke yang ramai? Yang ramai lah. Ulama' sekarang dalam bidang vaksin ni doktor. Jadi doktor kat Malaysia ni ramai menyokong ke ramai tak menyokong? Kita orang jahil ni ikut orang ramai menyokong tu lah. Kita tak ikut yang seorang. Walaupun dia pakar. Tapi bila bertemu pakar yang ramai dengan pakar seorang, kita akan ambil yang ramai. Itu bab dunia. Tak? Boleh jadi yang kemungkinan boleh jadi yang seorang tu betul, boleh jadi. Boleh jadi. Tak? Tapi kita nak juga yang ramai tu sebab apa? Confident kita lebih. Sebab disokong oleh ramai pakar. Ni pun sama lah. Jumhur mengatakan 12 hari bulan. Memanglah ada pandangan lain tu. Tapi jumhur, kamu nak ikut yang ramai ke yang seorang? Boleh tak? Nabi sebut umat aku tidak akan bersama, tidak akan tolong bantu dalam dalalah, kesesatan. Umatku maknanya ialah ulama'-ulamaku, pewaris-pewarisku. Bukan maknanya netizen. Jabatan netizen bukan. Tu bukan maksud Nabi. Jabatan netizen ni zero. Tidak ada nilai dalam hadis tu. Kecuali kalau pakar. Jadi kalau 10 orang ulama' muktabar kata sekian, netizen, jabatan netizen dengan pelbagai sektornya mengatakan perkara yang kedua, berbeza dengan ulama' yang 10 orang. Kita pegang 10, kita tolak mentah-mentah netizen ni walaupun juta-juta orang. Faham tak? Sebab yang disebut oleh Nabi, tidak berkumpul ulama', tidak berkumpul umatku dalam kesesatan. Umatku tu maknanya ulama'-ulamaku, orang alim di kalanganku, daripada kalangan umatku. Bukan jabatan netizen. Sebut sikit lah. Wa zakara al-Hafidh al-Zahabi an Syekhi al-Hafidh Abi Muhammad ad-Dumyati. Dan telah disebut juga oleh Al-Hafidh Al-Zahabi daripada gurunya Al-Hafidh Abi Muhammad Ad-Dumyati. Sesungguhnya hari lahir Nabi, ini semua Al-Hafidh ni gelangan besar lah dalam ilmu hadis ni. Sesungguhnya hari lahir Nabi ialah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Dan dinakalkan daripada Abi Ma'syar tarjih Maulid itu lahir Nabi, hari lahir Nabi ialah pada 12 Rabiul Awal. Itu kalam-kalam ulama' lah. Ni sebut dalam apa ni? Dalam Tarikhul Islam al-Zahabi. Dan juga ditarjihkan oleh Abu Hatim dan Imam At-Tabari mengatakan telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Humaid telah berkata, meriwayatkan kepada kami Salamah telah berkata, haddatsani Ibnu Ishaq qala ulida Rasulullah, telah lahir Rasulullah SAW pada hari Isnin tahun Gajah 12 Rabiul Awal. Yang pentingnya ni, yang paling penting. Penting belakalah ni, antara yang penting yang terakhir. Qala Syekh Al-Kautsari wal 'adatu al-muttaba'atu fil bilad al-islamiyyah al-ihtifa'u bil maulid asy-syarif fil lailati tsaniyati 'asharata aw fil lailati ats-tsaniyati 'asharata min syahri Rabi' al-awwal li'anna wiladatahu lam tata'akhkhar 'an hadha at-tarikh inda al-jami' fayahtafuna bihi fi lailatin la yabqa ayyu khilaf yu'taddu bihi ba'da fi kauni alayhi salam mauludan qabla dhalika az-zaman. ولا يستغرب الخلاف في مولد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه لأنه ولد بين أمة أمية لا تكتب ولا تكتب ولا حسب يحسب ولا حسب يحسب تحسب ولا تؤرخ إلا بأحداث معروفة عندهم. Jadi Syekh Al-Kautsari mengatakan adah yang telah diikut di negara-negara umat Islam ialah menyambut Maulid Nabi pada malam 12 Rabiul Awal. Kerana tarikh lahir Nabi tidak lebih daripada 12 Rabiul Awal tu. Di sisi semua ulama, boleh jadi pandangan lain sebelum 12 Rabiul Awal tu lagilah. Ala kulli hal, tidak ada pandangan selepas daripada 12 Rabiul Awal. Wallahu alam. Ini yang disebut dalam kitab ni. Maka mereka meraihkan pada 12 Rabiul Awal itu. Boleh tak? Kalau ada pandangan kata 2, kata 3, kata 4 hari bulan atau sebelum tu lagi, semua tu disambut pada 12 Rabiul Awal tu. Jadi ginilah yang saya fahamnya. Contohlah kita sebut pandangan tu ada 5.
Pandangan yang jumhur 12 Rabiul Awal. Pandangan lain tu sebelum 12 Rabiul Awal. Maka kita katakan begini je. Pandangan yang kata sebelum 12 Rabiul Awal tu juga menyambut pada 12 Rabiul Awal tu sendiri. Kalau kita nak sebut lah. Boleh juga kita sebut begitu. Tak, dia tangguh menyambut tu sampai 12 Rabiul Awal barulah sambut. Dan itu merupakan amalan bagi umat Islam. Mereka tak sambut awal, malah sambut pada hari tersebut secara khusus lah. Secara lebih meriah, secara lebih besar-besaran. Tidak dinafikan ada tempat setiap minggu sambut. Sambut tu maknanya cerita tentang hadis Nabi, cerita tentang syama'il Nabi, ila akhirih. Dan Syekh Al-Kautsari mengatakan jangan dipelik lah, jangan dihairan. Kalau berlaku khilaf pada kelahiran Nabi. Ni bukan saya lahir ni. Nabi. Kalau saya lahir orang nak khilaf tu, boleh jadilah. Orang sedar je. Ni Nabi. Macam mana boleh berlaku khilaf orang yang sebesar, sehebat tu? Tak, sepatutnya sepakatlah. Sebab orang ambil berat kelahiran seseorang yang kita ambil berat. Sepakat, tidak ada khilaf. Tak. Syekh Al-Kautsari mengatakan tak perlu pelik kerana Nabi lahir di dalam kalangan umat ummiyah. Yang tak pandai menulis, tak pandai mengira, tak pandai tulis tarikh pelbagai tu. Kecuali pada hadisah-hadisah yang ma'ruf di sisi mereka. Jadi Nabi lahir, yang lahir tu Nabi pun dia orang belum iktiraf, maka mereka tak ambil hirau lah, tak ambil peduli. Lahir nak lahir, ikut lah. Sebab waktu tu belum diberi hidayah, Nabi belum lagi dibangkitkan menjadi rasul berdakwah, malah baru lahir je Nabi. Jadi mereka tak ambil hirau. Dalam umat tu menulis, membaca pun tak erti, mengira pun tak erti. Kalau ada tarikh nak tulis ke, mungkin pembesar-pembesar ataupun orang alim 2-3 orang dia tulis tarikh benda-benda yang berkaitan, benda-benda penting tu. Dia tulis tarikh tu terhadap ataupun ke atas perkara-perkara yang penting di sisi mereka lah. Lepas tu Nabi lahir tu penting tak di sisi mereka? Tak penting lah, kawan tu Nabi belum dibangkit menjadi Rasul lagi. Yang lahir tu Nabi pun tak ada orang tahu, orang Arab ni. Jadi dia tak layan. Tak layan. Bila tak layan, jadi tarikh tu berbeza-beza. Ada sekejap cakap waktu ni, sekejap cakap waktu ni. Cumanya kita sebut tadi, jumhur mengatakan 12 hari bulan Rabiul Awal. Fastaqarat al-ummatu ala qaul jumhur hatta asbaha qaulan masyhura. Maka umat berterusan dengan pandangan jumhur sehingga menjadi satu qaul, pandangan yang masyhur yang diterima oleh seluruh umat dan diamalkan sehingga ke hari ini. 12 hari bulan kita sambut dengan sangat meriah. Jadi itulah sebahagian dalil kepada persyariatan puasa 12 Rabiul Awal. Jadi dalil persyariatan 27 Rejab, 15 Syaban dan juga 12 Rabiul Awal ada dalilnya. Malah di sini dikuatkan dalil tersebut dan dikritik pandangan muqabil, iaitu pandangan Syekh Yusuf Qaradawi dan juga sebahagian ulama yang lain. Maka kesimpulan yang kita boleh buat ialah siapa yang nak puasa, puasa. Kerana ada pandangan ulama yang mengatakan boleh. Siapa yang menganggapnya bid'ah, tidak ada masalah, tak payahlah puasa. Cuma jangan ingkar pandangan ataupun jangan ingkar orang yang puasa. Kita nak ingkar perkara yang muttafaq alaih, bukan perkara yang mukhtalaf fihi. Alhamdulillah akhir-akhir ni sahabat-sahabat kita asatidzah daripada golongan sebelah sana pun makin slow sikit dah. Sebelum ni tasbih tak boleh, hari ni dah boleh. Sebab apa? Tasbih ni wasilah kepada benda baik. Maka wasilah mengambil hukum maqasid. Sebelum ni sembahyang sunat 2 rakaat sebelum Jumaat tak boleh, hari ni disebut ada khilaf. Maka siapa nak beramal, cuma jangan ingkari. Orang yang tidak beramal, orang yang tidak beramal pula teruskan tidak beramal. Kalau rasa tak nak beramal, cuma jangan ingkar orang yang buat. Itu satu perkara yang wajib disyukurilah oleh kita. Dan kita sangat bersyukur bila sahabat-sahabat kita daripada golongan sebelah sana belajar fiqh. Bila belajar fiqh, dia akan semakin kurang khilaf tu. Dia jadi banyak khilaf tu sebab buka kitab, buka hadis. Lepas tu ijtihad. Tu jadi pening tu. Kalau mereka belajar mazhab Hanbali, ahlan wa sahlan. Khilaf kita akan jadi sikit, makin sikit. Talqin boleh ke tidak? Dalam mazhab Hanbali boleh. Bersalam selepas sembahyang, zikir jahar. Cuba buka mazhab Hanbali yang mu'tamad. Boleh. Tak?
Jadi akhir sekali khilaf tu makin sikit. Kekallah khilaf aqadiyah itu yang terus dibahaskan, dibincangkan. Tak, kita dengan pandangan kita, mereka dengan pandangan mereka. Cumanya khilaf begitu tak perlulah kita bergaduh sakan sampai bergaduh, sampai putus saudara mara. Tak, kita tak payahlah jadi macam ahli politik dan bergaduh sakan sebelum ni. Akhir sekali berbaik, kita terus sahaja berbaik dan berkhilaf secara harmoni lah. Tu yang menjadikan sahabat kita dengan pegangan dia tu pun Allah Ta'ala. Tak. Jadi kita nak tegur pun, nak ajak pun dengan cara baik lah. Kalau kita kasar pun lagi juga kawan tu pun terang sahaja. Dia nak dengar, tak nak dengar, insyaAllah khair, insyaAllah. Dan tak boleh lah kita nak kasar sangat. Sepok lain je finnar. Sabar dulu. Hadis yang mengatakan firqah umat Islam tu 74 tu, hadis tu dhaif pada sanad, pada lafaz. Itu dibahas oleh ulama kita. Jadi bab syurga neraka ni bukan di tangan kita, serah pada Allah Ta'ala. Bab niat tu serah pada Allah Ta'ala. Yang kita bahas akwal tu, pandangan tu. Orang tu baik ke tak ikhlas ke tu Allah Ta'ala tu, kerja Allah Ta'ala. Yang kita nak bahas ialah akwal. Jadi dia ambil akwal Syekh Yusuf Qaradawi, dibahas satu persatu sudut dalil, sudut tu, sudut ni. Syekh Yusuf Qaradawi sendiri ikut dia lah. Mana kita tahu kawan tu ikhlas ke tak ikhlas ke. Boleh jadi dia tu waliyun min awliyaillah. Kita tak tahu, walaupun kita mengkritik dia pada beberapa fatwa, beberapa perkara. Tak, sebab dia pun bukan tak kritik, dia kritik juga ulama-ulama yang belah sini yang dia tak setuju. Jadi begitulah dunia Islam hari ni begitu. Sebab dalil tu tak qat'i. Syekh Yusuf Qaradawi tak bergaduh pun dengan ulama-ulama lain pada sudut Allah Ta'ala tu 2 ke 3 ke 1, tak bergaduh. Semayang tu 5 ke 6 fardu wajib, tak bergaduh. Dia bergaduh masalah-masalah yang zani daripada dulu sampai ke hari ni. Jadi itulah pesanan saya pada pendengar dan juga pada anak-anak murid saya lah. Sebab kita dah lalu dah zaman semangat tu, dah lalu dah. Jadi kita dah serik dah dengan zaman tu. Tak, jadi nak bergaduh dengan orang tak ada guna. Tak. Baiklah kita berkawan sahaja. Kalau tak setuju, tak setuju. Apa ada masalah ni? Tak, cuma nak bergaduh sakan sampai tu, rasanya tu dah berakhir dah zaman tu. Tapi tak tahulah lepas ni semangat balik, tak tahulah. Tak, doakan tidak lah. Okay, cukup sekadar tu. Alhamdulillah kita dah khatam kitab ni. InsyaAllah lah kitab lepas ni sama ada usul fiqh mahalli, syarah mahalli, ataupun fiqh Mu'nisul Jalis, ataupun kita baca dua-dua tu serentak. Mana jangan baca Mu'nisul Jalis, jangan baca syarah mahalli. Tak, tidak lebih, hanya niat untuk nak kaji lah. Kalau ada yang dengar itu satu perkara yang baiklah, perkara yang menggembirakan al-faqir. Kalau tidak ada orang yang dengar pun, insya-Allah khair, Okey, cukup sekadar tu. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.